Video kali ini kita akan belajar cara untuk kenali tools yang tersembunyi pada panel Toolbox Photoshop CS6 anda. Kali ini saya akan terangkan fungsi-fungsi bagi setiap tools yang ada pada Toolbox di sebelah kiri ni. Okay, anda boleh tengok sekiranya anda klik belah kanan mouse anda, ianya akan keluar tools yang tersembunyi seperti ini. Selain itu, jika anda letakkan sensor mouse anda secara perlahan pada kotak tools yang ada di ruangan belah kiri ini, ianya akan keluar seperti ini. Anda perhatikan huruf yang di dalam tanda kurungan, ianya adalah shortcut untuk keyboard anda. Contohnya, jika anda ingin menggunakan function brush tool, anda hanya perlu tekan huruf B pada keyboard anda. Untuk function tools yang pertama ialah Move Tools. Move Tool digunakan untuk memilih item-item pada panel Photoshop seperti menggerakkan gambar ataupun memilih pilihan item pada menu bar dan lain-lain. Okay, untuk tools yang kedua ialah Marquee Tools. Cara menggunakannya adalah seperti ini. Anda boleh buat selection pada gambar dan anda boleh mengasingkannya. Seterusnya pun sama. Buat selection pada gambar untuk bentuk bulat dan anda asingkan. Tools yang ketiga ialah Lasso Tools. Lasso Tools membolehkan anda membuat selection pada gambar mengikut bentuk yang anda suka. Ini adalah Lasso Tools yang pertama. Lasso Tools yang kedua adalah berbentuk polygonal lasso tool. Untuk lasso tools yang berbentuk polygonal ni, dianya lebih kepada garisan lurus. Dan tools yang ketiga ialah magnetic lasso tool, yang ianya berfungsi seperti magnet dan ia akan mengikut pada garisan atau bahagian yang anda pilih pada gambar anda. Contohnya seperti ini. Tools yang keempat adalah Selection Tools. Seperti yang anda boleh lihat di atas menu di atas ni, ada 3 pilihan. Yang selection tools yang tanda tambah ni akan membuat automatic selection pada bahagian yang anda pilih. Manakala untuk tanda minus ni pula akan hilangkan atau buang selection yang anda tidak mahu berada dalam ruangan selection anda. Ini adalah teknik menggunakan Quick Selection Tools. Seterusnya adalah Magic Wand Tool. Tool ni akan memilih seleksi yang dirasakan sesuai atau sama warna, karakter dan pixel pada gambar anda. Seterusnya ialah Crop Tool, yang mana kita gunakan ia untuk memotong gambar atau mengubah saiz gambar seperti ini. Tools yang keenam adalah Eyedropper Tools. Mana cara untuk gunakan Eyedropper Tools ni adalah seperti ini. Anda boleh membuat pilihan warna yang anda inginkan pada gambar yang ada. Contohnya macam ni. Kat sini adalah palette warna. Dia akan berubah mengikut warna yang anda pilih. Okey, dah tukar warna kelabu ke warna hitam. Tools yang berikutnya ialah Spot Healing Brush. Anda boleh tengok kat sini. Tools ni amat popular untuk menghilangkan kesan-kesan yang anda tak nak pada gambar anda. Okey, kita boleh gunakan Spot Healing Brush. Pastikan bulatan brush anda tu sesuai dengan spot yang anda ingin hilangkan. Anda boleh klik belah kanan mouse anda untuk resize brush yang anda akan gunakan. Pastikan brush ni tidak terlalu besar sebab kesannya nanti dia akan jadi tak cantik pada hasil gambar tu nanti. Selain itu, anda juga boleh menggunakan teknik brush tool. Cara menggunakannya adalah seperti ini.
Anda boleh pilih saiz dan bentuk yang anda suka dan gantikan kepada item lain dalam gambar anda. Contohnya seperti ini. Tarik ke tepi. Okey, kita pergi kepada tools yang seterusnya, ialah brush tool. Ini adalah saiz brush yang saya gunakan sekarang. Anda boleh adjust saiz dan hardness brush anda dengan hanya klik belah kanan mouse dan dia ni akan keluar kotak macam ni. Okey, kat sini adalah saiz dia. Sekarang saya guna 40. Kalau saya nak besarkan saiz brush saya akan tolak ke arah kanan. Yang kedua adalah hardness. Hardness ni kalau 100%, kita punya bulatan akan jadi sharp. Kalau kita tolak hardness ni jadi 0%, hujung garisan kita akan jadi memudar seperti ini. Okey, saya buat contoh. Sekarang ni saya pilih hardness 100 dan gunakan 114. Saya tukar color. Perhatikan color yang keluar ni adalah sharp. Okay. Saya menggunakan 0% hardness. Color yang keluar dia lebih memudar. Selain daripada hardness, cuba lihat di bahagian atas ini. Ini adalah opacity. Ianya juga sangat popular pada Photoshop kerana terdapat 2 atau 3 bahagian pada panel Photoshop anda yang menggunakan opacity. Contohnya di bahagian layer nanti, anda juga akan menggunakan opacity. Okay, sebagai contoh, sekarang ni saya gunakan opacity 100 dan saya menggunakan hardness 100%. Hasil yang keluar akan jadi sebegini. Sekiranya saya mengurangkan opacity pada workstation saya, hasil yang terjadi adalah seperti ini. Terdapat perbezaan dari segi kepekatan warna. Selain itu, anda boleh lihat pada sebelah opacity ni ada flow. Flow yang saya gunakan adalah 100%. Jika saya kurangkan flow kepada 28%, hasilnya akan jadi seperti ini. Sekiranya flow dikurangkan, pergerakan akan jadi lambat. Sekiranya flow dinaikkan, pergerakan akan jadi laju. Seterusnya adalah pencil tools. Ia digunakan untuk menulis. Dia tak banyak sangat kegunaannya untuk mengedit gambar. Okey, kita pergi kepada tools yang berikutnya adalah clone stamp tool. Okey, clone stamp tool ni juga amat popular untuk menghilangkan kesan-kesan yang anda tak perlukan pada gambar. Contohnya macam jerawat atau jeragat. Okey, tekniknya macam ni. Anda perlu menekan button alternate pada keyboard dan pilih bahagian yang mana anda nak clonekan. Alternate ni jangan lepas ya. Okey, seterusnya adalah history brush tool. Tools ni dia tidak banyak digunakan atau jarang digunakan oleh jurugambar. Function history brush tool ni adalah untuk kembalikan semula keadaan gambar pada asal. Contohnya macam ni. Selain itu, ini adalah eraser tool. Eraser tool ni juga tidak banyak digunakan oleh jurugambar. Fungsinya adalah untuk memadam bahagian atau gambar yang tidak perlu. Seterusnya adalah pen bucket tool dan gradient tool. Okey, untuk gradient tool, seperti yang anda boleh lihat kat sini, kat atas ni ada panel yang dibahagikan daripada gelap kepada cerah, dan ada juga beberapa pilihan lain yang anda boleh pilih. Contoh kat sini saya pilih violet dan orange. Okay, saya pilih gradient untuk violet dan orange. Kemudian saya akan ubah opacity dia kepada 23%. Cara menggunakannya, anda hanya perlu tarik mouse anda dari kiri ke kanan dan dia gambar akan berubah kepada gradient yang kita pilih tadi. Okey, ini adalah gradient tool.
Seterusnya adalah pen bucket tools. Pada saya, tools pen bucket ni adalah tool asas kerana ia akan mewarna keseluruhan gambar atau selection yang anda buat. Contohnya, saya buka layer yang pertama. Okey, saya pilih apa-apa color. Kemudian saya gunakan pen bucket tool pada gambar yang saya guna ni. Klik je. Jadi dia akan tukar keseluruhan gambar menjadi color yang anda pilih nanti. Okey, itu adalah fungsi gradient tool dan pen bucket. Okey, seterusnya kita akan teroka blur tool, sharpen tool dan smudge tool. Untuk blur tool atau nama lainnya adalah bokeh. Sekiranya anda nak blurkan bahagian-bahagian tertentu pada gambar, anda boleh gunakan tool ini. Saya gunakan 100% strength untuk blur tool seperti opacity tadi. Okey, perhatikan saya akan cuba blurkan bahagian ini. Saya akan tarik mouse saya daripada kiri ke kanan pada gambar ini. Saya akan gunakannya berulang-ulang. Okey, anda boleh perhatikan gambar bibir pada gambar yang saya gunakan ni dia semakin blur berbanding pada gambar yang asal tadi. Ini yang asal. Dan kita pergi kepada tool yang berikutnya adalah sharpen tool. Tool ini digunakan untuk menajamkan gambar atau menambahkan sharpness pada gambar anda. Cara gunanya sama seperti blur tool anda. Anda hanya perlu menggosokkan brush pada bahagian yang anda ingin tajamkan seperti ini. Okey, anda boleh lihat ianya akan lebih sharp daripada sebelumnya. Seterusnya ialah smudge tool. Ia digunakan untuk melicinkan atau mencairkan bahagian pada gambar anda. Contoh pada gambar ini, bahagian mukanya agak kasar, jadi saya gunakan smudge tool pada bahagian pipinya seperti ini. Tools yang seterusnya adalah Dodge tool atau kebanyakan fotografer menggelarkannya sebagai Dodge and Burn tool. Fungsi dia mencerahkan bahagian yang kita gosok menggunakan brush kita ni. Contoh saya gosok brush ni pada bahagian muka. Di sini saya menggunakan opacity, exposure sebanyak 50%. Kat sini anda boleh adjust opacity atau exposure mengikut kesesuaian gambar anda nanti. Manakala burn tool pula digunakan untuk menggelapkan bahagian tertentu pada gambar anda. Contohnya seperti ini. Penggunaan burn tool ni ia akan bertentangan atau opposite dengan tools Dodge. Ia akan menggelapkan bahagian yang kita gosok tool. Dan tools yang berbentuk sponge ni adalah sponge tool. Okey, untuk penggunaan tool sponge ni dia ada dua pilihan kat sini, sama ada desaturate atau saturate. Saturate adalah untuk menambah kepekatan gambar, dan kalau kita guna desaturate, ianya adalah untuk mengurangkan kepekatan warna. Jadi seperti hitam putih. Jika anda perhatikan, bahagian yang digosok warnanya akan bertukar menjadi hitam putih, yang opposite dengan saturate tadi, yang mana gambar akan menjadi lebih cerah ataupun keperangan. Ini adalah kegunaan sponge tool. Seterusnya kita pergi kepada pen tool. Pen tool ni dia banyak digunakan oleh graphic designer dan jarang digunakan oleh juru-juru gambar untuk mengedit gambar. Jadi untuk pen tools ni kita abaikan dulu, dan seterusnya kita pergi kepada text tool. Text tool ni dia digunakan untuk membuat tulisan pada gambar anda. Contohnya saya pilih horizon text tool, klik je pada mana-mana bahagian gambar yang saya nak ada teks dekat situ. Contohnya saya type apa-apa perkataan, cuba. Okay.
kat sini anda boleh nampak ada palette gambar. Kat sini kita boleh tukar color. Kalau apa-apa yang anda ingin gunakan, dia akan bertukar color. Itu adalah fungsi text tool. Selain itu, di bahagian atas ni anda boleh lihat ada 3 line text, yang mana kat sini anda boleh pilih ke kiri, tengah ataupun ke kanan. Bahagian ini pula anda boleh tukar size font untuk tulisan anda, besar, kecil, ataupun anda boleh tulis sendiri berapa size font yang anda inginkan. Contoh saya nak 90. Seterusnya pula adalah path selection tools. Sama juga, ianya jarang digunakan oleh jurugambar untuk edit gambar-gambar. Kita skip dan kita pergi kepada shape tools. Ia digunakan untuk membuat bentuk-bentuk tertentu pada bahagian gambar anda ataupun meletakkan bentuk-bentuk pada gambar anda lah. Sebagai contoh, saya akan gunakan rounded rectangle tool. Okay, rounded rectangle tool ni dia akan hasilkan bentuk segi 4 yang bulat dia punya sisi dia. Atau rectangle tool, dia akan hasilkan bentuk rectangle yang tajam di bahagian sisi dia. Anda juga boleh gunakan custom shape tool. Okay, anda boleh pilih custom shape tool tu kat bahagian atas ni. Selain itu, jika anda ingin membuat garisan pada gambar, anda boleh gunakan line seperti ini. Okay, anda boleh perhatikan pada bahagian atas ni ada size line anda. Kalau anda nak tebal, anda boleh gerakkan sensor ke bahagian kanan. Okey. Tengok perbezaan ketebalan line yang dihasilkan. Seterusnya adalah moving tool. Okey. Kegunaannya adalah untuk menggerakkan bahagian-bahagian gambar yang anda ingin lihat pada gambar yang anda sedang edit, sekiranya gambar itu dalam keadaan zooming seperti ini. Anda klik saja dan boleh gunakan atau mengalihkannya ke bahagian mana yang anda nak lihat dengan lebih dekat. Seterusnya adalah zoom tool. Cara penggunaan zoom tool ni telah saya terangkan pada video tutorial sebelum ni. Cara ringkas menggunakannya, anda tekan ikon zoom. Okay, anda boleh perhatikan pada gambar ni ada tanda tambah. Tanda tambah adalah untuk zoom in. Okay, kalau anda nak zoom out, anda tekan alternate pada keyboard, dia akan keluar tanda tolak. Yang ni adalah untuk zoom out. Okay, dan yang bawah sekali ni adalah color palette tool. Di sini adalah pilihan warna yang anda pilih. Apa saja pilihan warna yang anda pilih akan keluar di sini. Okay, klik saja. Okay, hijau. Okay, pilih. Klik gunakan brush tool contohnya. Okay. Okey, sampai di sini saja dulu penerangan saya tentang tools yang tersembunyi yang terdapat pada Adobe Photoshop. Anda perlu mencuba berlatih menggunakan setiap tools supaya anda lebih mahir untuk menggunakannya.